Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang hadir. Pada hari ini kita akan adakan satu sidang media yang akan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Ustaz Fadil Syahri, Ahli Parlimen Pasir Mas, dan juga beberapa MP dan juga ADUN di peringkat pemuda, dan ada juga kehadiran NGO, wakil daripada NGO dan juga daripada Gamit. Sidang ini akan diperincikan oleh Yang Berhormat Fadil Syahri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua hadirin yang hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak media yang hadir pada hari ini, dan sidang media hari ini kita namakan sebagai sidang media YB ahli-ahli berhormat muda bersama dengan NGO untuk kita menggerakkan satu kempen yang namanya Gerakan Selamatkan Malaysia. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak media yang hadir pada hari ini. Dan sebelum itu, kita mulakan dengan setinggi tahniah kepada keputusan PRN di Pulai dan Simpang Jeram yang menyaksikan penambahan pengundi yang ketara terhadap Perikatan Nasional jika dibandingkan dengan keputusan pada PRN 2021 dan juga PRU 2022. Secara jelas, PRN 2022, PRN 2022 dan PRU 2022. Secara jelas, PN telah menang di hampir semua peti undi majoriti Melayu, dan undi PHBN menyaksikan penurunan yang ketara, dan ia pasti merupakan signal penting dalam kestabilan politik tanah air. Dan pihak kami menafsirkan suasana yang berturut-turut ini dengan beberapa perkara pokok yang perlu diambil berat oleh pihak kerajaan, dan beberapa isu besar yang tercetus sehingga ke hari ini gagal diuruskan dengan baik oleh kerajaan perpaduan, yang kononnya ini merupakan kerajaan paduan pimpinan Yang Berhormat PMX yang boleh mencetuskan ketegangan dalam negara kita pada hari ini. Terutamanya, isu yang hendak kami lontarkan pada hari ini ialah pelepasan tanpa pembebasan atau DNNA kes Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan 47 kes salah guna kuasa, rasuah dan penggubaran wan haram seperti mana yang kita semua maklum, dan isu badan kehakiman dan sistem perundangan negara yang kian merungsingkan. Jadi pihak kami akan fokus kepada dua isu ini di dalam Gerakan Selamatkan Malaysia ini, iaitu pelepasan kes Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi, di mana isu yang berkaitan dengan pelepasan kes ini telah membuka mata dan terhadap kegusaran rakyat berkenaan sistem keadilan dalam negara, dan kes ini telah dibahaskan secara terperinci oleh beberapa pihak berkepentingan seperti Bersih, Majlis Peguam Negara. Bahkan parti-parti yang ada di dalam kerajaan yang ada pada hari ini pun meminta supaya Peguam Negara memberikan penjelasan. Dalam erti kata lain, bahawa isu ini menjadi tanda tanya kepada sebahagian besar pengamal undang-undang dalam negara ini, bagaimana sebuah kes prima facie yang telah sampai kepada prima facie telah pun ditarik balik oleh pihak pendakwa raya atau Peguam Negara dalam keadaan kes itu telah pun sampai kepada peringkat prima facie. Jadi, bagi kita ia merupakan lagi, saya ingin nyatakan secara terbuka, bahawa kalau sebelum ini, parti yang bercakap tentang kedaulatan undang-undang, soal menentang koruptor dan sebagainya ialah DAP. Tetapi hari ini, DAP telah pun mensucikan amalan seperti ini, dan saya ucapkan tahniah kepada Presiden UMNO yang hari ini telah menjadi Presiden UMNO yang pertama melangkah masuk ke Convention DAP. Jadi, bagi kami, ini merupakan satu perkara yang perlu ditangani oleh rakyat, dan rakyat melihat ini merupakan satu kegagalan kerajaan yang ada pada hari ini, dan tidak keterlaluan untuk kita menyebut bahawa kerajaan yang ada pada hari ini adalah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh PMX yang telah gagal, atau secara ringkasnya ialah PMX gagal. Jadi kemuncaknya apa yang kami nak laksanakan ialah Gerakan Selamatkan Malaysia, yang insya-Allah akan diadakan, kempen awalnya akan diadakan pada Hari Malaysia 16 September 2023, hari Sabtu ini, jam 2 petang di hadapan Kompleks Sogo, Kuala Lumpur. Kita akan himpunkan segenap anak-anak muda yang sayangkan kepada negara. Kita minta datang untuk pakai baju putih menandakan tanda cintakan kepada negara, membawa bendera Malaysia sempena Hari Malaysia untuk kempen Gerakan Selamatkan Malaysia. Ini merupakan
langkah pertama yang sebelum itu akan diadakan suatu tindakan di Dewan Rakyat yang saya persilakan Yang Berhormat Wan Faisal untuk membuat sedikit penjelasan. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Ustaz Fadli Syahari di Parlimen Pasir Mas, ahli yang berhormat yang hadir dan rakan-rakan media. Seperti yang telah saya jelaskan dalam media sosial saya, pada hari Jumaat yang lalu saya telah pun menghantar usul tergempar yang telah diterima oleh pejabat Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat untuk pada esok harinya untuk dipertimbangkan bagi membahaskan usul tergempar ini berhubung dengan kes pendakwaan terhadap Timbalan Perdana Menteri dan Ahli Parlimen Bagan Datuk Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi, yang mana pelepasan kes beliau ini telah menimbulkan tanda tanya daripada rakyat jelata dan banyak ahli parlimen dan juga badan-badan seperti Majlis Peguam, NGO-NGO tentang kerisauan mereka terhadap institusi keadilan yang ada di negara kita. Malah Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri telah mendahului Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat untuk menafikan peluang dan ruang untuk berbahas isu ini atas alasan bagi beliau ianya perlu dibuat di mahkamah. Dan ini telah pun ditegur oleh Ketua Whip Perikatan Nasional Yang Berhormat Kota Baru Datuk Seri Taqiyuddin tentang hal ini dalam kenyataan media semalam, dan kami akan terus memberi perhatian penuh terhadap ini dalam Dewan Rakyat esok, dan kita harap benda ini diberi ruang oleh speaker. Kerana apa? Seperti mana hujah penghakiman baru-baru ini, ianya telah membuang masa dan wang rakyat. Kita nak tahu berapa banyak wang rakyat telah dihabiskan sepanjang 4 tahun siasatan ini dibuat. Ya. Dan kita nak tahu kenapa menteri-menteri seperti Nga Koming daripada DAP dan beberapa lagi ahli parlimen lain bercakap bagi pihak speaker yang telah pun bercuti dan tamat kontrak, Tan Sri Idrus Harun. Why can't he speak for himself? Kenapa Perdana Menteri, kenapa menteri-menteri yang menjawab bagi pihak beliau? Jadi ini tidak adil kerana ianya menzalimi penjawat awam yang membuat kerja-kerja menegakkan keadilan ini. Jadi esok adalah medan yang terbaik, medan tertinggi negara untuk berbahaskan isu-isu yang paling penting. Dulu Banato Razak, Yang Berhormat Kak Wan kita pun bercakap hujah yang sama, nak bahas isu DOJ berkenaan Datuk Seri Najib Razak. Beliau pun minta benda yang sama, dan kenapa kami pada hari ini tak boleh buat seperti kata PMX? Kenapa ada double standard di sini? Jadi kita tengoklah esok apa reaksi Dewan Rakyat, tapi kami tidak akan berhenti di situ. Seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Fadli Syahari tadi, kita akan terus mara bersama rakyat Malaysia 16 bulan ini untuk melakukan protes aman, menunjukkan suara solidariti kita kepada penjawat awam, kepada rakyat Malaysia yang bencikan korupsi dan rasuah. Jadi itulah sedikit keterangan daripada saya. Terima kasih. Okay, sebelum kita buka, saya nak perkenalkan yang hadir pada hari ini. Bermula dari sebelah kanan sekali ialah wakil daripada GAMIS, Gabungan Mahasiswa Islam Semenanjung, yang insya-Allah akan menggerakkan kekuatan mahasiswa. Kemudian Cikgu Zai, pengurusi NGO Ummah, yang juga menggabungkan beberapa ratus pertubuhan bukan kerajaan di bawah NGO Ummah. YB Dr. Afif Baradin, Ahli Dewan Undangan Negeri Taman Medan, Saudara Wan Faisal. Di sebelah kiri saya YB Nurul Amin, Ahli Parlimen Padan Terap, Cikgu Bat, dan juga YB Hilman Adun Gombak Setia. Dan juga beberapa orang YB kita di belakang sana pun ada Ahli Dewan Undangan Negeri Manjoy, minta ke depan ni. Dan juga dari Perlis dan dari Perak. Beberapa orang YB muda kita yang turut hadir menandakan solidariti ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dan juga ahli parlimen muda dari seluruh negara. Bukan parti muda ya. Ya. Okey. Saya buka pada soalan. Sasaran berapa ramai untuk Sabtu? Saya yakin kalau tidak ada halangan dari pihak berkuasa, kita boleh menghimpunkan seramai yang mungkin. Tapi pada kita, jumlah yang hadir itu ialah nombor 2. Yang paling penting ialah kesedaran rakyat itu sendiri untuk bergerak dan menyelamatkan Malaysia. Siapa lagi yang akan hadir?
Kita akan jemput semua NGO-NGO yang cintakan Malaysia, tak terkecuali parti-parti dari kerajaan. Seperti DAP kalau nak hadir, kita persilakan. Daripada MUDA, daripada UMNO sendiri kalau nak hadir, dan daripada AMK. Kerana saya baca kenyataan daripada Angkatan Muda Keadilan yang mendesak sidang parlimen khusus untuk membicarakan tentang isu DNA ni. Kami baru failkan usul, tapi AMK desak sidang parlimen khusus lebih besar daripada kami sendiri. Jadi kita alu-alukan untuk datang ke himpunan kita. Kada nak tambah, Cikgu Bak? Sila. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah sekali ialah seruan kepada kawan-kawan yang pernah bergelar bekas reformis ataupun mereka-mereka yang berada dalam parti yang memperjuangkan reformasi. Bagi tindakan hari ini, saya selaku aktivis reformasi, pernah menjadi aktivis reformasi yang dibawa oleh Anwar Ibrahim bermula daripada 98-99. Bagi kita ialah reformasi, deklarasi pematang pauh itu sendiri telah mati dengan tindakan yang berlaku hari ini. Mereka menggelarkan kita pengkhianat. Perjuangan ini bukan kerana di mana kamu berada, di dalam parti mana kamu berada, tapi apa yang kamu perjuangkan. Hari ini, baik Parti Muda, DAP, PKR dan sebagainya, apa yang mereka lakukan adalah untuk damage control, iaitu mereka menyuarakan tindakan yang munafik. Kalau betul kamu berani dan kamu bercakap soal integriti dan soal perjuangan yang sebenarnya, 16 hari bulan, ayuh kamu kalau berani dan masih anak jantan, turun ke jalan raya seperti mana kita dulu-dulu. Saya dan kawan-kawan masih berpegang pada janji dan iltizam kita pada rakyat untuk melakukan pembersihan dan Malaysia yang lebih baik. Kita akan turun apabila kita melihat ada kepincangan. Kita akan turun. Seperti mana dulu kita turun, hari ini pun kita turun, dan 16 hari bulan kita akan turun ke jalan raya. Tapi kamu munafik. Saya tanpa berselindung, saya menuduh. Contohnya muda, Syed Saddiq. Kalau betul kamu nak tarik sokongan, kesalahan telah berlaku, kepincangan telah berlaku, kamu tarik ajalah sokongan. Kenapa banyak sangat pertimbangan? Adakah kerana kamu nak kes kamu juga ditarik balik? Begitu juga PKR, AMK, DAP. Kenapa masih berbincang nak usul itu, usul ini dan sebagainya? Percayalah cakap saya. Semua usul, semua baik parlimen khas ataupun usul ni sebagainya akan ditolak oleh dua gandingan munafik negara, Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi. Negara ini jauh lebih gagal dan negara ini jauh lebih autokratik, dikawal oleh diktator. Seperti mana jauh lebih teruk masa 98-99 kita berjuang. Dan saya cabar rejim campuran Harapan Nasional atau dalam kurungannya HANAT ini. Harapan Nasional, HANAT. Dia tak pernah kena test lagi. Ketika kamu berjuang, kamu turun jalan raya dan sebagainya, ajak rakyat. Hari ini kita turun jalan raya. Dan kita nak tengok bagaimana respon Anwar dan Zahid itu. Dan kepada semuanya sebagai rumusan, jangan jadi munafik. Negara perlu diselamatkan. Negara ini masih akan ada masa depan kalau kita masih ada pejuang yang berani menyatakan kebenaran. 16 hari bulan kita bertemu di Sogo, noktah, tak ada apa persoalan lain. Belum ada sebarang jawapan bertulis daripada pejabat kita, terima atau tidak usul. Selalunya prosedurnya kita kena hantar 24 jam hari bekerja sebelum usul tersebut boleh dibangkitkan dalam Dewan. Jadi saya hantar sebelum pukul 10 pagi Jumaat. Jadi esok on the dot 10 pagi lepas habis doa, saya boleh bangun dengan standing order untuk minta jawapan daripada Tuan Yang di-Pertua. Setakat ini saya belum dapat apa-apa jawapan bertulis sebab bukan hari bekerja.
Tapi kebiasaannya kami boleh sebagai Dewan Rakyat bangun bertanyakan keputusan speaker berkenaan dengan usul itu. Walaupun sebenarnya saya dah dimaklumkan Tuan Yang Dipertua nak jumpa saya pukul 9 pagi esok. Allahuakbar sebab apa, tapi saya akan pergi dan dengarlah apa yang beliau ingin katakan. Tapi saya tetap akan bangun pukul 10 esok pagi untuk bawa usul itu. Sebab dia dah pertama besok. Ya. Jangkaannya ditolak. Saya Mungkin sokong kan? mungkin sokong lah. Mungkin Dia dulu PKR Dia dulu PKR juga. mungkin Tasri speaker seorang reformis sejati. Mungkin dia akan sokong. Ya, Dia reformis tulen kan? Kita akan bincang dengan pihak berkuasa dan kita akan buat mengikut undang-undang lah. Tetapi saya yakin kerajaan reformasi pada hari ini tidak ada alasan untuk nak tolak. Mereka pun lahir daripada jalan raya. Takkan mereka nak tolak protes di jalan raya? Kecuali mereka dah berubah. Akan ada perarakan ke? Demonstrasi budaya kita. Setakat ni tidak ada apa-apa perarakan. Ia hanya satu himpunan. Kita rancang untuk buat himpunan sebagai suatu titik mula. Sebelum dimulakan, sebelum kita akan menjelajah ke seluruh negara. Dan apa yang kita akan lakukan selepas daripada ini, kita akan umumkan dari masa ke semasa. Tapi di bawah tagline Selamatkan Malaysia ini, jelajah akan diadakan di seluruh negara untuk memberikan kefahaman kepada rakyat. Permit belum lagi di-apply. Tapi saya, sebagaimana saya sebut tadi, saya yakin kerajaan akan berikan kebenaran seluas-luasnya. Ini maklum lah. Ini maklum lah. Siapa antara pimpinan Perikatan Nasional yang memang akan datang nanti 16 bulan yang akan hadir? Sama Tan Sri Muhyiddin ke Tan Sri Hadi Awang? Kita akan umumkan kemudian. YB, just want to ask, so the AG has already said that he has already released a document saying that the reason the DNAA is based on that a few reasons. First thing is that they think there's merit to reinvestigate the thing because based on the representation Syed has made, and also they want to make it in line with the currently the royal the RCI on the Tommy Thomas thing about the selective prosecution. So what is your view on that about this latest explanation? Pada saya, penjelasan daripada AGC itu lebih menimbulkan persoalan berbanding dengan penjelasannya sebenar. Terutamanya apabila kes ini sudah sampai kepada level prima facie. Dan tidak sepatutnya dia, kalau betul Datuk Seri Zahid tidak bersalah, beliau boleh fight di mahkamah. Dan alasan-alasan yang beliau kemukakan itu boleh dikemukakan dengan mudah dalam pembicaraan pembelaan diri nanti. Jadi saya pada kami sendiri, kita melihat bahawa penjelasan AGC itu lebih menimbulkan persoalan dan menimbulkan perbahasan di kalangan pengamal undang-undang sendiri. Dan apa yang lebih menimbulkan persoalan ialah bagaimana ia dilakukan dalam tempoh peguam negara yang sedia ada sedang bercuti dan peguam negara yang baru belum melaporkan diri. Jadi ia menolak terus hujah PMX yang sebut bahawa kalau beliau ada kuasa, beliau cuba nak tangguh selepas PRK. Memang tak boleh tangguh dah. Sebab itulah masa paling sesuai. Peguam negara yang sedia ada sedang bercuti dan peguam negara yang nak melapor diri pun belum masuk pejabat lagi. Tiada ada tarikh yang lebih sesuai, melakukan tarikh itu untuk DNA-kan dan disucikan Datuk Seri Zahid. Himpunan ni akan yang macam di KL ni one off ke ataupun macam reformasi dulu tiap-tiap minggu? Takwim akan diumumkan kemudian. Tengok respon BMX. Biasa datang. Reformasi dulu pun bukan tiap minggu pun. Kalau lepas PC ni apa Anwar tangkap Afif ke kan, setiap minggu kita demo. Rasa okey? Okey, satu saja. Last. So can you also give a bit more comment on the result from yesterday? Siapa nak bagi komen? Kita melihat bahawa dengan pertambahan undi Perikatan Nasional itu, sepatutnya kita dah tahu bahawa bila PH dan BN bergabung, contoh di Pulai, sepatutnya bila mereka bergabung, mereka dah ada stok 90,000 undi mereka patut ada. Tetapi dengan penurunan yang begitu ketara dan walaupun penurunan turnout itu yang begitu ketara, tetapi Perikatan Nasional berjaya menambahkan undi. Kalau kita based on data, kita boleh sebut bahawa 75% pengundi Melayu telah pun menolak PHBN di Johor. Jadi kalau unjuran ini berterusan, saya yakin dalam PRU akan datang, Johor ini boleh ditawan oleh Perikatan Nasional.
Walaupun demikian, kita ucapkan tahniah kepada PHBN kerana mereka telah berjaya. Dan kalau mereka rasa mereka puas hati dengan keputusan ini, ya mereka boleh teruskan. Tapi kami tidak akan berhenti untuk menyedarkan rakyat, untuk mencampakkan mereka keluar daripada tampuk pemerintahan dalam pilihan raya akan datang. But based on what you say, it's basically saying that you guys have managed to gain more Malay vote, but you still cannot really reach out to the non-Malay voter. Yes. And this seems to be like a long-running pattern from PIU to PRN until now. So, you know, if you really want to go into the so-called, you want to rule Johor, and Johor is, in terms of the demographic, is more diverse compared to the northern states, which you guys are holding very firmly now. So, you know, your view about that. If I may clarify a little bit, I think there's an unfairness among the authorities when it comes to investigating 3R issues. For example, both our leaders, Tan Sri Tuan Guru Haji Hadi and Tan Sri Muhyiddin Yassin, have been summoned by police and also being called, will be charged by AG about their statements. But we are wondering why DAP leaders like Lim Guan Eng, Nga Koming and others are still not being investigated and caught by the police on the same cases. And I believe because of this issue, most of Chinese voters especially are being swayed against us. Propaganda to mislead the Chinese voters especially against Perikatan Nasional on the ground we are extremists. This is wrong. And this is will be one of the most contentious battle among Perikatan Nasional in fighting to win the hearts and minds of Chinese voters. Because as we all know, they have been pandering the green wave, which is Islam and Malay supremacy, to deter Chinese voters against to vote for PN. I think that's one of the major issues that I've been reading across many Chinese media about it. For example, most of the media in Chinese media arguing that Zahid is a lesser evil than PN and PAS. What kind of reasoning is this? Yes. So you're poisoning the mind of Chinese voters against PN. You tolerate corruption, abuse of power against party that champion integrity and cleanliness in governance. What is sort of hypocrisy DAP trying to preach to the Chinese voters? So we are calling them out for the hypocrisy tomorrow in Dewan Rakyat and also in 16 September at Sogo. Yes. Okay, thank you very much. Terima kasih banyak semua. Kita ada sedikit jamuan. Atau cukup ke tak? Pandailah. Saya akan tindakan. saya akan katakan statement. Terima kasih banyak semua. Okay. Okay. Okay, thank you. Saya akan hantar juga PDF dekat dalam informasi. Ini nak ambil gambar sekali. Memang ada masuk. No. Ada Nazir ada. Tu bagilah, tunjuklah sikit. Nyata media ni. Cikgu masuk juga. Kiri. Duduk kita duduk yang belakang.